Medium ni yang macam ni, yang ni. Kan saya tak faham. Boleh, tak ada masalah. WhatsApp saya dulu, bila-bila saya free, saya akan buat. Saya sebenarnya sesi lepas pun saya dah biasa buat macam tu. Ada seorang student tu memang yelah, kan lemah lah. Yang step by step saya kena tunjuk. Tapi saya layan, jangan risau, insya-Allah. Mana saya boleh bantu, saya bantu. Dan akhirnya dia dapat B+. Bagi dia B+ sudah macam A lah. Okay, daripada tak pernah lulus AdMed dulu, sebab dulu kan AdMed kan kena wajib ambil. Tak pernah lulus AdMed tu, boleh dapat B+. Dia rasa satu something yang saya pun bangga lah. Okay, sebab kalau ikutkan dia, saya kena ada satu step. Lepas tu media, satu step. So don't worry, tak kisah, saya okay. Alright, saya okay. You all nak buat macam tu pun okay, saya layan je. Cuma tengok waktu saya free lah. Saya ni tak adalah sibuk sangat sekarang. Cuma takut lepas-lepas ni saya sibuk, awak kena ni sikit lah. Cuma yang pastinya pada hari Ahad, sebab husband saya ni PJJ dengan husband saya. So kalau hari Ahad tu insya-Allah saya agak free lah sebab husband saya tak ada kat rumah. Okay, kalau husband saya ada kat rumah, agak busy lah saya. Okay, alright. Kalau pink, kalau merah. So kita tengok, alang-alang dah saya buka ni student ni punya. So boleh tak masing-masing dah buat dah kan? Saya akan tanda terus kepada kawan awak punya ni. Saya rasa yang tadi, Allah sorry. Alamak. Kenapa nampak lagi jelas Nampak lagi jelas tak apa yang saya share? Hello? Jelas madam. Okay. Nampak je. Okay. Alright, so kita tengok dia kata given that, okay, soalan bentuk macam ni, ada yang boleh congak. Saya bukan tak bagi congak, saya takut awak ada tertinggal apa-apa. Okay, untuk soalan ni, saya rasa macam lain je soalan ni. Kan, ada yang close kan? Ni. Dia close kan? Madam, ada yang close. Okay, ada yang close Alamak, ni jadi gelap kalau saya tunjuk yang ni. Yang ni lah kod. Okay. Untuk yang ni, awak tengoklah bila open dia open. Ni open kan? Yang ke satu ni open. Alamak. Apa hal dia jadi highlighter? Eraser shape drawing. Itu open, pada M tu baru close. Okay. Betul dah tu. And then pada negative tu open, pada tu pun open. Alright. And then sekarang ni bila dia kata jawapan dia dah bagi M sehingga 6. So actually bila dia union bermaksud mestilah yang pertama nilai tersebut kan sehinggalah yang terakhir. So yang terakhir tu dia dah bagi tahu 6. So kat sini should be 6. Dan yang pertama ni mestilah yang paling kecil antara negatif 2 dengan negatif 1. Mana yang kecil? Negatif 2 kan? Negatif 2. Negatif 2. That's why kat sini M dia 6. Terbalik pula. Okay, nampak? M dia sepatutnya berapa? M dia 6 kan? 6. N dia tak berapa? Negatif 2. Negatif 2. Okay, so betul kan? Mana yang salah tu tolong betulkan Alright. Okay. Soalan B pula. Sekarang dia bagi S greater than. Okay. Minta maaf. Saya tak sengaja nak tunjuk yang salah ni. Saya main tekan-tekan je tadi. Kebetulanlah member awak ni bagi salah. So tolong betulkan saya ajar balik lah. So sekarang ni dia kata S greater than 4. Betul. Lukisan dia betul. Less than 2. Betul. Lebihkan sikit lah jangan kecil sangat. Nanti tak nampak. Okay, betul. Ini pun betul. Maksudnya dia punya sketching dia betul. Okay, sketching dia betul. Apa yang dia salah? Lorek dia salah.
Lorek dia salah. Dia nak apa sekarang? Intersection. Intersection bermaksud sama ada 2 titik atau 2 garis. Itu jawapan yang kita ambil. Bermaksud di sini adalah daripada 0 sehingga 2 sahaja tambah pula dengan 4 sehingga 6 sahaja. In between ni tak ada. Okay, in between tu tak ada. So kalau ikutkan jawapannya berapa? 0 tu sehingga unionkan dengan 4, 6. Okay, Allah. 6 tu pun close. Close dua-dua. Kita ingatlah soalan ni sekejap. Betul Sama ke? Betul. Betul Betul. Okay. Ini kalaulah dia tak kata dalam bentuk set notation ataupun interval. So ini interval. Saya kena tekankan sebab saya takut nanti dalam soalan objektif dia cakap interval, set notation kan. Sekejap lagi kan you all tak ingat, tak tahu dah. Okay, ini kalau set notation dia mesti ada curly bracket and then X double dot. Kat sini kita salin balik. Macam mana you all nak tahu daripada interval. Interval saya rasa okey, tak ada masalah. Awak bayangkan X awak berada di tengah. Okay, di tengah di antara interval tu. So, kalau X ni duduk kat tengah ni, macam mana tandaan dia? X ni duduk sebelah kanan, mesti dah dia besar. Betul? 2 pula duduk sebelah kanan, mesti besar dekat sini. Ataupun apa-apa. Awak nak panggil apa? Besar ke kecil? Ikutlah apa yang awak baca tu. Kan? X tu duduk tengah-tengah. Mestilah 0 ni kecil daripada 2. Kan? Ataupun 2 ni besar daripada 0. Terpulang macam mana cara awak faham. Dua-dua betul. Sebab ada setengah medium. Kalau saya nak ni kan. Okey je. Okay. Lepas tu dalam set notation, union ganti O Kalau saya dia mudah mestilah dia dengan kecil. Dia mesti kecil. Dia takkan jadi tiba-tiba besar. Okey, ni tak boleh. Dia mesti yang ni. 4, 6. Ini dalam set notation. Allah punya tulisan. Alright. Okey ke setakat ni? Okay, madam. Alright. Okay. Seterusnya soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia nak 4 EX. Alright. Okey. Mula-mula dia bawa ke sebelah. Okey, tak ada masalah pun. Lepas tu bawa ke sebelah, kuasa dia letak bawah. Lepas tu dia darab. Dia ada banyak cara ada banyak cara. So ini salah satu cara. Bila darab nampak A kuasa M darab A kuasa N. So kuasa kita kena tambah. So betul tak dia tambah? 1 tolak 4. 1 tolak 5. 4. 4, 3, 5. Okey betul Okey, lepas tu dia pun bawa ke sebelah jadi 9/4. Okey, sepatutnya asalnya 5. Allah hudung Eksponen 5x tolak 4 sama dengan 9/4. Lepas tu disebabkan ada eksponen, kita lonkan kedua-dua belah. So dia akan jadilah 5x tolak 4 sama dengan log 9/4. Okey, betul. And then dia bawa 4 ke sebelah kanan. Okey, lepas tu dia divide by 5. Okey. Ataupun boleh tulis dia dalam bentuk 1/5 log 9/4 tambah 4/5. Ada yang guna kaedah lain. Boleh, tak ada masalah apa-apa sahaja. Cuma macam mana you all nak tahu jawapan akhir you all ni betul ke tak? Boleh tekan kalkulator tengok 1/5 log 9/4 tambah 4/5 tu dalam bentuk perpuluhan. Berapa kan? Berapa? And then kawan awak yang seorang lagi pun kata dah dapat juga ni log 1/5 kan? Cuba tekan kalkulator kalau perpuluhan dia sama-sama. Ataupun tu satu cara kalau nak compare dengan kawan. Ataupun tekan calculate yang saya ajar tu. Kan? Tekan calculate. Maksudnya ni masuk dalam kalkulator. Tekan calculate. Ambil jawapan awak ni. Kalau dia equal to 0 means betul lah. Okay? Boleh? Okay ke? Okay ke? Saya cakap seorang-seorang.
Okay, Tak boleh okey. madam. Tak faham. Madam, nak Ya, tanya. ya. Nak tanya, Macam nak tanya. mana nak bezakan E tu adalah eksponen ataupun unknown? Dalam matematik, dia tak jadikan E tu sebagai unknown. E tu mesti eksponen. Okay. Okay, alright. Okay, ada lagi tadi saya dengar apa, tak faham. Tak faham bagaimana tu? Macam mana ada soal 9E tu kan, 9E 5 tolak 2X. 5 tolak 2X tu kan macam kuasa dia kan. Rasa dia boleh pindah ke bawah Saya macam Dia macam ni lah, katalah apa, E kuasa 2 kan. Dia sama juga dengan 1 per E, saya nak letak bawah. Katalah saya nak letak bawah. Sama juga dengan 1 per E kuasa negatif 2. Saya negatifkan. Perasan tak ni? Dia negatifkan. Apa tak dia lain? Ni 5 tolak 2X. Bawah ni 2X tolak 5. Dia negatifkan. 2X tolak 5 dia terbalikkan juga. Terbalikkan ke? Sebab Dia negatifkan lah. Dia 5 tolak negatifkan. 2X. Dia bukan terbalikkan, dia negatifkan. Kan 5 tolak 2X. Kalau kita negatifkan dia apa? Negatif 5 Negatif tambah 5 tambah 2X. sama tak? Kalau dia buat 2X tolak 5. Dia Sama buat tu adalah 2X tolak 5. Sama tak? Dia letak satu depan satu belakang tu je beza dia. Indeks negatif lah madam. Indeks negatif. Dia sama. That's why basic untuk properties kena ingat Sebab saya rasa objektif ni pun properties dia boleh tanya lah. Okay, properties tu kena mahir sikit lah Madam. Ya. Kan E tu kan eksponen. Eksponen kan maksudnya ada yang darab 10 tu kan. Kuasa 10 tu kan. Bukan. Tak ingat Bukan. Eksponen tu yang E. Saya nak tunjuk. Oh, tak boleh juga sebab saya dah jadikan dia ni. Yang E eksponen tu dekat lon, atas lon kan ada E. Sekejap. Atas lon ada E. Uh-uh. E yang tu. Saya ingat eksponen yang dekat Dekat bawah? Saya ingat eksponen dekat bawah Shift tu. Shift E tu sama je. Awak tak baca yang darab 10 kuasa X tu. Yang itu adalah untuk jawapan kan, jawapan kalau biasa dalam fizik lah kan. Dalam fizik dia adalah darab 10 kuasa ataupun besar sangat nombor tu dia jadilah darab 10 kuasa 4 contoh. Untuk puluh ribu ke ribu apa benda tu lah. Tapi yang kita baca tu shift atas dia. Yang ada E tu. Shift ke? Sorry, alpha. Color pink Shift E. Dah tak nampak ke? Itulah. Sekejap saya try besarkan sikit. Cuba tunjuk balik madam. Okay. Oh, silau. Silau kan? Madam tekan mana? Cuba tekan balik. Alpha darab 10 tu. Darab 10. Saya pakai kalkulator lama yang sama je. Tapi yang saya punya dia keluar gambar pi. Gambar pi kalau shift. Kalau tekan alpha pun sama tak jadi. Tekan alpha, tekan ln. Kalkulator hitam ke? Kalkulator hitam tu. LN hitam. Okay, sorry. Tekan alpha, tekan ln. Okay. Rasa dia keluar E tu. Keluar E tu. Rasa E tu maksud dia bukan eksponen yang darab 10 tu kan? Cuba tekan 1. Tekan E tekan 1. Lepas tu? Tekan 1 tekan sama dengan? Syntax error. Letak kuasa. Alamak, lupa pula. Kalkulator lama saya dah tak ingat. Tekan kuasa, tekan 1. Boleh-boleh tekan E. Tekan E. Lepas tu? Kuasa guna apa? Saya tak ingat dah. Kalkulator saya tak ada. Dia tak ada kalkulator. Bumbung tu. Okay, lepas tu pilih mana kuasa nombor kan? Satu lah, pilih satu. Okay. Sebab dia E kuasa 1 tu sebenarnya sama dengan E tu. 2.71828. Ya, itulah nilai eksponen. Eksponen ni lain lah. Okay. Dia macam pi. Pi tu awak boleh terima, dia adalah 22.7. So lepas ni kena terima, eksponen adalah 2.718. Tak.
Okey. Okay, Thank dia you, sama. Okay, so seterusnya soalan B. 4 lon. So sekarang ni lon pula, sorry. Yang pertama kuasa dulu kan. Kuasa naik atas. Alright, betul. Yang lain dia tak ubah. And then lepas kuasa kita tengok plus minus. Kan? Kalau minus divide, betul. Kalau plus jadi apa? Plus jadi apa? Darab. Multiple. Okay. Multiply. Okay. Darab. Bukan multiple. Multiple gandaan. Multiply. Darab Okay. So divide. Dah betul lah ni? Okay. Selepas dia divide. Oh, dia nak jadikan nampak lon tu sebagai log base E. Boleh, tak ada masalah. Okay. Lepas tu daripada log dia tukar dalam bentuk indeks. Dia tertinggal kat sini kot saya rasa. Sepatutnya awak akan ada lagi yang sebelah kiri sama dengan E kuasa 2. Macam tu. Okay. Kena tulis dulu yang ni. Supaya awak tak confuse nanti. Lepas tu baru dia darab macam ni. Okay. Betul lah. So punca kuasa X 4 dapat 2 sebab ni kuasa 1/2. So dia potong-potong. Alright, and then dia expand dan dia nak dapatkan X sahaja kan. So nanti, okay, dia bawa ke sebelah. Alright. Alamat pecahan. Okay. Okay. Ada yang tinggal macam ni, ada yang, dia katakan positif kan. Syarat dia X positif. That's why sepatutnya X kuasa 2 kat sini ada plus minus Ada plus minus. So barulah awak buat conclusion bahawa yang kita ambil tu hanyalah yang bahagian positif sahaja. Ini kalau awak tak nak hilangkan cert. Kalau nak hilangkan cert, dipanjanglah sikit. Okay. Dia divide E kuasa 2 ni divide. Yang boleh ringkas atas sahaja. E per cert 1 tambah E kuasa 2. Tak boleh dah hilang cert kat bawah tu. Kan ada yang buat cert bawah tu jadi 1 tambah E. Salah tak boleh. Ada yang buat pula dia darabkan dengan cert tu balik supaya tak nak ada cert kat bawah kan yang conjugate tu. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, pun boleh. Alright. Okay Okay, madam. Okay. Next soalan C. Soalan C dia ada indices. Okay, so dia pisahkan dulu. Kan ada kuasa 2x tolak 1. Dia pisahkan jadi darab. Alright, betul. And then kuasa negatif letak ke bawah. Okay, samalah yang ni dia pun letak ke bawah. And then dia let 3 kuasa x sebagai A. 2A kuasa 2 darab 1/3 tolak. Okay, betul. And then disebabkan ada pecahan per 3, so dia tak nak. So dia darab semua dengan 3. Okay ni, semua step by step dah ditunjuk. So dapatlah 2A kuasa 2 sama dengan 3 tolak A. Okay, correct. And then factorize. Dapat jawapan. Suppose ni negatif kan? Negatif. Negatif. Dapat So saja dia kat sini, kat sini sepatutnya no solution. Okay, no solution. Kan, kat sini akan jadi 3 kuasa kosong. That's why X dia sama dengan kosong. Okay, boleh Boleh. Okay, so jangan careless macam ni lah ya. Sayang tau. You all biasa careless. Sikit-sikit tu kan, careless ada je. Sayang sangat. Okay, seterusnya kita tengok soalan 3. Okay. Konsep dia sama je, pisahkan kuasa dulu kan. Dia dah pisahkan kuasa. Okay, ni divide pun boleh ataupun macam tadi 2 darab -1 dulu. -2 sebab dia expand ni kan. Ataupun dia divide pun sama sebab 2 kuasa negatif 2 adalah 1/2 kuasa 2. Okay. Right, and then boleh nak let kan, tak ada masalah kan supaya awak nampak. Okay. Tak nak let pun tak apa. Ada yang saya tak nak let. Saya nampak dah dia sama, saya potong. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi berhati-hatilah. Okay, boleh ya yang ni? Simple je kan?
Okay, soalan yang ni, ramai yang tanya soalan yang ni. Okay. Ini satu cara kawan awak tukar kepada base 64 dahulu. Kalau ada yang tanya saya kata tukar kepada nak base 2 pun boleh, semua jadi tukar base 2 dulu. Ataupun nak tukar, ada juga saya kata nak senang, tukar jadi base 10 pun boleh. Okay, pun boleh. So kalau ikut kawan awak ni, dia buat step by step lah ni, dia bahagi dulu dengan 64. Tapi bagi saya agak confused macam mana dia cara jawab ni. Kalau saya bagi je semua dengan base 10. Okay, 2, 49 bagi log 2, 12 darab log 2 pula. Aku cakap tadi 10, dia juga mulutnya. Sorry. 12 bagi ingat bila tukar base, mana depan, mana atas, mana bawah, kena ikut lah. Tu pun properties tu kena ingat lah. So kalau kat sini divide, saya buat divide dululah nak bagi mudah. Divide by log 10 7 over log 10 16. Okay. So actually daripada kat sini pun boleh nampak dah, kita boleh cancel out log 12 ni, betul tak? Okay. Yang tinggal sebenarnya kat sini adalah log 10. 49 dengan 7 adalah base yang sama. So saya letaklah macam ni Okay, yang ni saya sekalikan. 64 pula adalah sama dengan 16 iaitu base 4. So boleh jadi 4 kuasa 4 darab, yang ni saya kena terbalikkan lah sebab divide dia jadi bahagi. Log 10 4 kuasa 2. Okay, kat sini log 10 7. Kan? Lepas tu tinggallah kuasa kat depan tu je. 2 log 10 7 bagi 4 log 10 4. Base 2 pun tak ada masalah sama je. Akhirnya dapat sama. Ya Allah, minta maaf. Lama makin tak betul dah tulisan saya. Okay, log 7 boleh potong log 10 10. Yang tinggal adalah 1. Kan? Betul tak? 2 darab 2 bagi 4. Dapat 1. 43 ke? Jawapan dia Silat. 43 ada. 43 43 Ya Allah, 2 darab 2. Sini 3. 4 kuasa 3. 4 kuasa 3. Betul? Betul. Patutlah salah. Allah Subhanahu. 3. So 4 per 3. Confident je 4 kuasa 4 64. 4 kuasa 3 lah. Betul lah 4 kuasa 3. Okay. So boleh mana-manalah. Apa-apa sahaja kaedah asalkan faham. Boleh Boleh, okay, madam. seterusnya nombor 4. Okay, nombor 4 tu pun ada juga ramai yang tanya saya, madam macam nak selesaikan? So saya kata yang depan ni expand, yang belakang ni darab conjugate. Okay, so betul lah tu. Dia expand, betul kan? 2 tolak 2 darab 2 3 darab 3 tambah 9, okay? Belakang ni dia darab conjugate kat bawah, okay? Betul conjugate dia. And then dapat negatif 2 kat sini, depan tu dia simplify. Okay? Okay? Betul lah. So, state the value of A and B. Salah? Jawapan saya. Angka 25 set 3 madam. Lah, jawapan saya pun 25. Mana yang dia salah? Dia salah sini. Dia tolak 24 set 3 tolak set 3 saja. Dia dah ambil negatif 24. Sebab tu dapat 23 set 3. Ni. Kan? Situ. Patutnya 24 tolak 1, 25. Ah. Kenapa jadi 23? Okey, so jangan careless ya. Nampak? Awak memang selalu careless macam ni tau. So berhati-hatilah, jangan buat lagi Okey, boleh ya? Next, soalan 5. Soalan 5 ni pun ramai yang tanya, madam macam ni. Okey, ini satu cara lah. Ini satu cara. Satu cara lagi adalah awak squaringkan sahaja. Saya rasa ini dia ke dia squaringkan terus.
Mana tak juga. Siapa yang tadi saya ada nampak seorang. Dia squaringkan terus. Subhanallah, mana ni? Lepas tu saya lupa saya nak cakap. Saya nak tunjuk ni kan. Minta maaf ya, siapalah ni, minta maaf. Please lah, kan. Nampak macam saya tak semak kan? Nampak tak? Tak buat pun, tak siap pun. Please lah, hantarlah betul. Janganlah main-main. Kan, malah nak marah. Tak suka marah-marah ni. Kan, nanti marah jadi lain. So please, hantar dengan yang dah siap. Ataupun yang dah cuba. Tak tahu, tanya kan. Ramai yang dah tanya saya. So boleh je tanya, tak ada masalah. 100 lebih saya layan je. Okay, saya layan je. Okay, ini satu cara Ini satu cara. Satu cara lagi, saya squaring daripada awal-awal. Okay, 1 per set X sama dengan 3. Sebab ada yang tanya saya, madam, saya squaring pada awal. Boleh, tak ada masalah Okay, squaring pada awal, nanti kat sini akan dapat X tambah 2 set X bahagi set X tambah 1 per X sama dengan 9. Okay, dan mana kat sini jadi 1 lah. Okay, nanti dia akan dapat X tambah 1 per X sama dengan 9 tolak 2, 7. And then disebabkan dia nak kuasa 2, so saya squaring sekali lagi. So kat sini nanti akan muncullah X kuasa 2 tambah 2 darab X per X tambah 1 per X kuasa 2 sama dengan 49. Kan, ini cancel out. So dapatlah macam soalan tu nak. 49 tolak 2, 47. So inilah jawapan dia. Pun boleh. So kalau guna yang ini, jawapan dia kurang tepat. Tapi saya rasa dapat je tepat dari tu. Ada yang tunjuk kat saya dapat 47. Mungkin ada kawan awak ni dia kurang sikit perpuluhan kot. That's why dia tak jadi 47. Sepatutnya 47. Tepat. Okay, ini satu lagi cara lah. Boleh sahaja tanpa kita hilangkan set kat bawah. Kita squaring dapat selesai. Okay. Okay, last question. Boleh Last kan? Soalan 6 kan last? Boleh. Okay. So sekarang ni kita ada solve log. Kita tengok base dia tak sama. So kita samakan base. Okay, base tak sama, samakan base. Ini step biasa Samakan base, ingat atas dekat atas, base dekat bawah. Okay, betul. And then dia simplify jadi negatif 1, dia jadi tambah. So 1 tambah 3 jadi 4. 6 bagi, lepas tu daripada log dia tukar dalam bentuk indices. Okay? Betul kan? Ke lain jawapan dia? Betul, madam. Betul Madam. Kenapa jawapan saya lain? Betul jawapan dia? Kalau buat set 8 macam tak set habis. 8. Oh pun boleh. Boleh. Okay, madam. Cuma, kejap, kalau set 8 boleh tak Saya rasa set 8 boleh dimudahkan lagi kan dalam bentuk yang ini. So saya rasa tak boleh kot. Sebab jawapan akhir kena paling mudah. Oh, paling mudah. Kena paling mudah. That's why dia kena 2 set 2. Tapi kalau awak guna kalkulator ni ataupun kalkulator yang hitam ni, dia automatik 2 set 2 kan? Yep. Dia automatik terus 2 set 2 That's why saya sangat-sangat galakkan, sekali lagi, bukan nak promote tapi nak memudahkan awak, belilah kalkulator ni. Okay, sangat-sangat memudahkan awak. Alright, so saya dah siap lah tanda dengan yang ni. Oh, saya tak letak markah lagi kan. So tak apalah nanti saya letak markah, baru saya turn back pula. Saya pulang balik semula. Okay. So habis dah untuk Amazing Mate pula apa cakap tak betul dia tadi ni. Okay. So kita teruskan kepada chapter 2 boleh? Boleh, madam. Boleh. Boleh. Chapter 2. Boleh. Alalah. Ya, kenapa pula tak jadi?
Saya share. Cuba tengok berapa ramai yang dah join ni. 99. Ramai lagi ni yang tak join maksudnya. Okay. Okay. Ni tadi amazing. Itu chapter tu. Alright. Okay. Chapter tu. Chapter tu saya rasa kita nombor 1 dan 2 tak boleh buat lagi sebab dia adalah absolute value yang kita tak belajar lagi. So kita teruskan kepada nombor 3. Kan kita pula dah. Soalan nombor 3 je yang awak boleh solve dahulu. Okay. Kita tengok satu-satu Soalan 3A. 3A kalau ikutkan dia kuadratik ke dia linear? Kuadratik. 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 Kan sebab kita kena expand dia jadi kuadratik lah. B kuadratik, C kuadratik, D kuadratik, E pun kuadratik. Alamak, kita tak ada linear ke? Alah, tak ada soalan linear lah. Tapi saya rasa soalan linear okey kot kan? Agak simple. Nombor 5 ada Kan? Apa dia? So nombor 3. Dah ada yang cuba ke ni? Dah ada ke yang cuba? Tak ada lagi? Dah. belum. Dah, okey. Kalau dah, mana yang tak boleh? Tiga mana yang tak boleh? Kita buat dulu yang tu, nanti kita tengok. Ke atau macam mana? Kita buat satu-satu Sempat tak 2 soalan? Sempat kot. Okay, so kalau macam tu kita buat dulu. Nak mana? 3 apa? Saya nak buat C tapi yang tu nanti dulu. Kita buat yang biasa dulu. Biasa dulu. Yang A. A. D tak apa. D. D ke A? A lah A tu macam A. Semua boleh. A lah. Okay. Senang dulu. 3A. Kita ada X darab X tambah 2 lebih besar daripada 18 tolak 5X. Okay. So macam mana kita nak selesaikan soalan ni? First mestilah dia sama ada linear, kuadratik ataupun absolute value. So kalau ikutkan sekarang ni dia akan jadi kuadratik sebab kita kena expand So kita expand akan dapat X kuasa 2 tambah 2X lebih besar daripada 18 tolak 5X. Biasa kuadratik jadikan X kuasa 2 dia adalah positif lah kan. So kita bawa dia kat kawasan positif, semua akan dapat X kuasa 2 tambah 2X tambah 5X tolak 18. Tandaan tu kita follow. Kalau kecil-kecil, kalau besar-besar. Jangan tukar sesuka hatilah. Okay. Alright. And then simplify dan factorize. Factorize dapat berapa 1892 92 betul. Tambah tolak. Betul ke? Saya coba ni. Betul Okay. So daripada sini kita nak buat graf kuadratik tu kan? Senyum tu kan? Saya lupa. Dia ada 3 kaedah betul? 3 kaedah. Okay. Kaedah pertama guna graf, kaedah kedua guna number line, kaedah ketiga guna table of sign kan? So nak buat 3 ke? Buat graf. graf je lah Okay. So kalau kita guna graf, kita akan dapat 2 faktor dan biasa senyum lah sebab kita akan jadikan X kuasa dia positif sebab tu dia senyum Jangan semua benda awak senyumkan, kalau tiba-tiba dia negatif tak boleh lah, dia kena positifkan X kuasa 2 tu baru boleh jadi senyum. And then akan dapat negatif 9 dan 2. Okay, kenapa graf kuadratik awak dapat macam ni? Sebab X square dia positif. X square dia positif, okay, itu tentang senyum. Kenapa negatif 9 dengan 2 tu? Saya nak awak faham Besar daripada kosong. Sebab yang tu punca dia medium, yang tu nilai X. Okay, punca. Bagus perkataan tu, saya suka punca. Punca ni atau dalam bahasa okay, kalau dalam kalkulator yang bila awak buat EQN tu kan? Betul? Betul. Okay. Kalau dalam function and graph awak jumpa kuadratik
and then awak nak lukis graf. Sebenarnya negatif 9 dan 2 tu apa yang awak panggil dalam bentuk graf? Nilai Kita ada X. apa? Nilai X. Paksi melintang. X. X intercept, betul? X intercept. X intercept di mana kita katakan y equal to 0. That's why 0. that's why kita panggil kat sini 9 dengan 2. Saya nak awak relatekan dia dengan Partial graph nanti. Sebab bendanya sama. Tapi ramai student yang akan beza. Madam yang ni macam nak cara kan? Sedangkan dia boleh sama. Boleh? Okay, boleh nampak? Kenapa negatif 9 dengan 2 tu duduk dekat satu garis tu? Ni sebenarnya actually garis X. Subhanallah. Garis X. Ni X, paksi X. Paksi Y dia mungkin dekat sinilah. Kan? Kat sini Y dia sebab sini mungkinlah 0. Macam tu. Okay? Itu dah jadi graf dah. So sebenarnya dah jadi graf dah. So belajar kan graf? Kuadratik. Graf kuadratik samalah dia sayang weh. Okay, tak ada beza pun. Okay, cuma sekarang kenapa yang kita katakan kita nak lorek tu di bahagian atas. Masukkan lecture kan? Kalau lebih besar kita ambil yang mana? 1, 2. 1, 2? Macam mana? 1 dan 2. Kalau lebih besar lah belah luar. Ambil luar. Ambil luar. Okay. Dua jawapan. Ada 2 jawapan. Okay, betul. Semua tu betul. Tak ada masalah. Okay, saya nak awak faham. Ini adalah Y kita betul? Ya Allah subhanallah. Ini adalah Y kan? Y kita lebih besar daripada kosong. Daripada fungsi daripada graf tu. Y awak tu sebenarnya lebih besar daripada kosong. Y lebih besar daripada kosong adalah Y yang positif. Daripada graf ni, kat mana kawasan Y positif? Bawah paksi X ke atas paksi X? Atas paksi X. Atas paksi X. So pada atas paksi X ni akan ada 2 garis awak kan? Ni satu. Perasan? Kan? Kalau Y negatif bawah lah. That's why bawah tu kita ambil yang kawasan tengah. Perasan tak? Benda tu berkait benda tu berkait. That's why awak study lah topik apa pun benda tu berkait sebenarnya. Dia bukan tak berkait, dia berkait. Okay. So that's why kenapa yang awak kena lorek tu bahagian atas, bahagian kanan kiri, bahagian apa nak cakap. Apalagi tadi bahasa awak. Kanan kiri, atas, yang terpisah, apa lagi tadi? Yang tu lah. Disebabkan Y kita adalah Y positif. Ini kawasan Y positif. Bawah ni adalah kawasan Y negatif kan? Betul tak? Kan ni Y1, Y2, Y3 kan? Kalau bawah ni apa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kan? Kawasan Y positif atas, kawasan Y negatif bawah. So kat mana yang kita ada graf, kat situ lah kita lorek. That's why untuk soalan ni kita nampak yang lebih besar dia, Y lebih besar dia berada di atas, kanan dan kiri. So that's why kita lorek kat sana. Kat situ. Okay. So nanti untuk jawapan pula, jawapan dia macam mana? Kan ada 3 kawasan yang kita lorek kanan dan kiri macam tu. So kita akan dapat kalau dalam bentuk interval negatif infinity sampai negatif 9. Nak buat close ke open tengok pada soalan semula. Kalau ada equal bermaksud Close. Okay, close. Union pula dengan untuk 2 ni tadi close juga. Okay, close 2 sehinggalah infinity. Okay, sehinggalah infinity. Ini dalam bentuk interval. Kalau dalam bentuk set notation, kita ambil X double dot. Kalau ke kiri, kurangkan. So X kurang atau sama dengan negatif 9 or X lebih atau sama dengan 2. Okay? Sebab ke kanan besar, ke kiri kecil kan? Okey ke? Okay. Okay, ini kawasan jawapan dia lah kan, senang cerita. Ya.
Ya. Kenapa yang negatif 9 tu dia close Pada soalan ni ada equal. Tengok pada soalan. Ni. Ada equal kan? Okay. Okay. Sebab tu dia jadi close Oh. Okay. Okay, ada lagi tak soalan? Faham tak setakat ni? Faham tuan. Okay. Yang lain ni yang seramai 98 orang lagi ni. Faham ke tak? Faham. Faham. Faham Dia tak Faham, madam. Faham. Okay. Lah. Tu memang suara awak ke suara adik awak tu? Comel je suara. Okay. So itu soalan 3A. Soalan C tadi kan? Saya janji nak buat C Okay. Untuk C pula. Kita akan ada 2 kawasan. Pukul berapa dah? Oh sempat lagi Kejut saya. Okay. Untuk yang inilah yang perasan tak Madam Azibah ada kata kena spread. Kan? Dia bagi soalan linear. Tapi yang dia buat tu straightforward je kan. Ada satu lagi kaedah. Inilah kaedah dia Kita kena spread. Kalau dia kuadratik wajib spread. Okay? Tak boleh nak bawa ke kanan ke kiri macam linear tak boleh. Nak spread tu actually dia kalau less than macam ni sebenarnya dia adalah absolute value less than macam tu. Yang mana kita kena buat definition dia, ambil satu sebelah kiri, ambil satu lagi sebelah kanan. Maksudnya kita ambil 6 kurang x kuasa 2 tambah x dan satu lagi x kuasa 2 tambah s kurang daripada 35 tolak x. Macam tu. Kita pisahkan dia. Cuma nak pisahkan tu disebabkan dia satu soalan kita jadikan 2, dia mesti jadi n. Maksudnya sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Macam tu. N ni juga bermaksud intersect. Panjang sikit lah cerita dia Okay. So yang sebelah sini boleh selesaikan kot. So akan jadi x kuasa 2 tambah x tolak 6. Oh saya bawa ke sebelah kanan Okay. So jadi tolong factorize. Tolong saya buat juga sendiri. Betul kan? Betul Betul madam, betul. Okay. Tambah Lepas tu kita akan ada negatif 3 dengan 2. Dan kita punya ni adalah X kita. Okay, kalau rasa tak nampak ambil pada X, awak letak satu garis. Dia bukan jadi K tapi dia jadi B. B balik kan? Kan B. Samalah B macam ni pun sama. So B tu besar. Besar bermaksud kawasan positif atas. Boleh ke? Macam ni. Boleh? Positif. Ya. Boleh. Ataupun katalah tak nampak. Alamak, medium macam mana ni? Okay, saya Jadi tarik. D, medium. Saya tulis balik. Sudah besar. So kalau besar. Kan? Aduh. Allah subhanallah. Okay. Dia nganga dekat X kan? Saya letak nganga macam ni. Saya tukar macam tu. Boleh ke? Boleh madam. Okay. That's why dapat positif sebab kat sini besar. Besar, kita ambil kawasan positif. Positif ataupun yang lebih besar tadilah. Okay, atas. Positif, atas. Kanan kiri. Apa tadi bahasa awak? Kan? Sama je lah. So jawapan yang pertama kita akan dapat negatif infinity, negatif 3. Union 2 infinity. Okay. Sebelah satu lagi pula. X kuasa 2 tambah x tolak 35 kecil daripada kosong. So dapat x kuasa 2 tambah 2x tolak 35 kecil daripada kosong. Berapa Macam ni Saga? Betul tak? Betul. Betul madam. Okay.
So dapatlah negatif 5 dengan 7, negatif 7 dengan 5. Dan sekarang soalan kita tadi kurang. Okay, kurang. So bila kurang ambil mana? Ambil negatif. Lagi bawah. Lagi tengah. Apa Dalam. lagi? Dalam. Okay, dalam. Dalam mangkuk. Tengah boleh? Tengah. Boleh. Apa lagi lah bahasa yang awak faham. Okay, ambil yang tengah ni. Tengah ni lah. Okay, so jawapan kita akan dapat, akan dapat di antara negatif 7 dan 5. Soalan kita tak ada Open. equal, so dia open. Okay, dapat 2 jawapan macam ni tak habis lagi. Sebab soalan kita ni ada N. N kan, daripada satu soalan kita pisahkan. So kena sambung balik. Di sinilah tugas awak belajar balik yang chapter 1 tadi tu. Okay, yang tadi tu. Yang mana 2 jawapan nak gabung jadi satu. Dengan kat sinilah tadi sebabkan N intersect. Okay, masukkan balik. Kita ada negatif 7, kita ada negatif 3, 2 dan 5. Ingat saya suka awak susun dulu kan. Mana kecil, mana besar. Lepas tu baru kita boleh masukkan. Negatif 7 sampai 5, open. Negatif 3 equal dan kurang. 2 equal dan lebih. N intersect kat mana? Kat mana? Kat mana dia intersect? 7, Negatif 7, negatif 7, negatif 3, 3, 2 dengan 5. Okay. Pandai dah tu. Faham dah tu. That's why bab 1 kena terror supaya nak gunakan untuk bab 2. Okay. So kat sini kalau intersect, satu masuk, satu tak masuk, dia tak masuk. Kalau dua-dua masuk, barulah masuk. Union, dua-dua masuk, 5 tak masuk. Faham ke tak kenapa jawapan jadi macam ni? Faham. Faham ingat Faham, yang Tuan. awak punya table tadi? Tadi juga dah. Hari tu kan union, intersection kan, yang ada 3 tu. Ingat yang tu lah. Kat sini lah tuntas dia. Okay? Nampak pendek kan? Panjang sebenarnya cara penyelesaian dia. Alright, Madam. 9.58, ya. Madam, biasanya kalau macam ni markah dia berapa? Markah dia berapa? Dia paling maksimum 7 atau 8 lah. Gitu. 7 atau 8. Okay? Okay. So saya dah bagi attendance dalam Telegram. Tolong isi. Jangan ada yang terlambat-lambat lagi lah. Kan? Tak naklah kena panggil banyak kali. Okay? So dah 9.58, nanti saya akan ambil attendance yang dalam ni dan juga yang dekat attendance saya tu. Saya akan matching baru saya nampak you all hadir dua-dua. Okay? Saya tak nak you all tipu. Tak baik tau, dosa. Okay? Itu saja untuk kelas kita hari ni. So boleh cubalah soalan lain, ada banyak lagi. Okay, ada B, D dan E. Lepas tu nanti kita hari esok kita akan belajar absolute value, boleh buat soalan yang lain-lain. Dan macam biasa saya akan bagi soalan ekstra selepas ini. Okay? Boleh? Boleh, Madam. Okay. Alhamdulillah. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Bye. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Tak faham tanya ya. Thank you, Madam. Okay. Welcome. Okay. Bye. Adik, janganlah. Adik tu. Okay, sayang. Iya. Yelah, hujan kat luar. Hujan sayang. Muhammad. Okay, saya dah keluar dah. Iza, nak tanya ke Syah? Faris Daniel? Tak nak keluar lagi?